Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to everyone. I hope everyone is having an amazing day. It's me, Amira Shazmin Amir binti Amir again for this afternoon slot. Okay, I hope everyone is having an amazing day and doing fine at home. Alhamdulillah, insyaAllah. Before I proceed with this lesson, this slot, allow me to use the medium of instruction for today is going to be Bahasa Melayu and also Bahasa Inggeris. Saya akan mengajar dengan menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk memudahkan lagi kefahaman para pelajar yang sedang menonton sekarang. Okay, before I proceed with the lesson, I would sincerely apologize to the viewers who couldn't join the Kahoot quiz. Saya memohon maaf kerana tempoh hari quiz Kahoot yang lepas ada beberapa orang yang tak dapat akses masuk ke dalam kuis tersebut ya. I've read most of the comments given and I took that as positive feedback lah. And thank you. Saya dah membaca komen-komen yang diberi di ruangan komen Facebook Live sekarang. Dan juga saya mengambil komen tersebut sebagai satu positive feedback ya. Terima kasih kepada yang komen. For your information, towards the end of this lesson, there will be 10 questions in Kahoot. Ada 10 soalan yang akan diberi dalam kahoot.com. Dan juga, please, don't worry because I have allotted an average of 2 to 3 minutes for each questions lah. Saya telah meletakkan setiap satu soalan tu dalam 2 minit hingga ke 3 minit untuk setiap satu soalan tu. Dan juga time tu akan jadi lagi cepat towards the end of the questions lah. So please just sit back, relax and enjoy the lesson. Alright, so tajuk yang pertama sekali yang sambungan daripada yang lepas yang kita dah belajar tentang knowing introduction to verb, action verb ya. Hari ini kita nak belajar tentang knowing regular verb dan juga an irregular verb through simple past tense. Yang hari tu yang kita dah belajar tu adalah present tense. Hari ini kita nak belajar tentang simple past tense ya, iaitu nanti saya akan terangkan, saya akan bagi contoh untuk para pelajar faham apa itu regular verb yang kita dah belajar 2 hari sudah, dan juga dengan hari ini saya akan introduce sikit dekat awak tentang irregular verb dan macam mana awak nak ingat regular verb dan juga irregular verb ni, sebab dia ada differentiation about these two verbs. Alright, so proceed to the next slide. First of all, the definition of simple past tense. Untuk para pelajar, amat penting untuk awak semua mengenal pasti simple past tense dan untuk awak tahu apa itu sebenarnya past tense ya. Okay, the simple past also called past simple, past indefinite or preterite is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. Dalam kata yang mudah, simple past tense ni adalah kata kerja yang telah dilakukan dan awak membina satu ayat tu apabila reader, awak pembaca ataupun peperiksaan nanti bila dia membaca karangan awak, dia tahu bahawa apa yang sedang awak tulis tu adalah benda yang dah berlaku. Okay, definition of regular verb. Sekarang regular verb yang telah kita belajar 2 hari sudah, iaitu a regular verb is one that conforms to the usual rule for forming its simple past tense and its past participle. In English, the usual rule is to add ed or d to the base form of the word verb to create the past form. Maksudnya, perkataan yang kita dah belajar 2 hari sudah, contohnya walk, W-A-L-K, walk, berjalan. Tapi apabila awak hendak menceritakan benda tu dah berlaku, senang saja untuk regular verb, awak hanya tambah ed saja. Tapi kalaulah kata perkataan tu dah berakhir dengan e, jadi awak tak perlu tambah ed lagi, awak hanya tambah d sahaja. Sekarang saya tunjuk 2 contoh beza yang nak tambah ed dengan nak tambah d. Okey, regular verb yang awak perlu tambah ed dan awak perlu tambah d. Senang saja. Contoh dia walk dengan arrive. Okey.
Awak nampak tak hujung ni ada E kan? So awak hanya tambah D sahaja. Yang ni pula tak ada E kan? Jadi awak kena tambah ED. Apabila verb awak menunjukkan ada ED ataupun D dekat belakang ni, kerana belakang dia ni dah ada E, maksudnya ayat ni adalah berada dalam simple past tense. Kalau awak bina ayat yang lengkap, kita namakan dia sebagai simple past tense. So contoh ayat. Yesterday, kemarin, benda yang dah berlaku. Yesterday I walked to school. Okay. Yesterday I arrived at the airport. Okay. So, awak tengok di sini, yesterday I walked to school, ED. Dan yesterday ini menggambarkan kata perkara ni, time frame dia sudah berlaku kemarin. Yang ni juga menggambarkan time frame. Time frame ni maksud dia punya anggaran masa. Anggaran masa dia ni dah berlaku kemarin. Sebab itulah kita tambah ED. Apabila reader, pembaca awak punya kertas jawapan awak nanti, bila dia dapat nampak macam ni, maksudnya dia tahu bahawa awak sedang menulis karangan yang berbentuk past tense yang sudah berlaku. Ini kita panggil dia sebagai regular verb. Sekejap lagi saya akan tunjuk simulasi macam mana awak nak faham apa itu regular verb dengan irregular verb. Okey, untuk irregular verb, a verb in which a past tense is not formed by adding the usual ed ending. Maksudnya irregular verb ni, dia perkataan asal dia tu dah berubah. Dia tak ada tambah ed macam tadi yang saya tunjuk dekat papan putih tadi tu. So but don't worry because we will look at the example later. Saya akan tunjukkan example tu kemudian kat awak. Okay, so ini adalah spelling in regular verbs. Regular verbs ni dia ada tambah d, ed dan juga ied. Sekarang kita nak tambah satu lagi sekejap lagi, ied dekat papan putih tersebut. So vowel campur dengan konsonan, dia akan jadi double the consonant. Konsonan ni maksudnya huruf yang selain daripada huruf A, E, I, O, U. Okay. Stop. S-T-O-P, kita letak P-E-D. Dia ada dua kali P. Kalau travel, T-R-A-V-E-L-L-E-D. Dia ada dua L dekat situ. Okay. Sekarang, add D when the verb ends with E. Tadi saya dah tunjuk dah. Contohnya arrive. A-R-R-I-V-E. A-R-R-I-V-E adalah dia hujung dia dengan E. Jadi kita hanya tambah D sahaja. Samalah juga dengan example share. Share pun dia hujung dia akhir dengan E. Jadi untuk memberitahu bahawa dia tu telah berlaku, awak hanya tambah D sahaja. Awak tak perlu tambah ED. Kalau awak tambah ED, dia akan jadi shared. R-E-E-D, which means that there's no meaning in English. So like, L-I-K-E, E berakhir dengan E, awak hanya tambah D saja. Simple kan? Okay, now konsonan yang berakhir dengan Y. Yang ni yang awak kena ubah. Okay, contohnya tidy, dia akan jadi tidied. Cry, dia akan jadi cried. Nah, kita tengok tambah IED di sini ya. Tambah IED. Apabila dia punya yang ni dia jadi cry. Okey, Y ni awak akan eliminate dia. Awak akan buangkan dia untuk menjadikan dia sebagai cried. Awak dah tambah ED. Sekejap lagi ada satu persoalan daripada para pelajar saya yang selalu diorang tanya saya dah terang kat diorang, tapi untuk dalam slot ini I think it's important to explain to you as well. Okay, so kita tengok next slide. Okay, regular verbs added ed in the past tense untuk kita nak tambah ed dekat past tense. So contoh dia dekat sini kita letak sebagai play. Play. Play ni past tense dia apa? Kalau para pelajar yang tadi dengar saya cakap tadi kan, saya kata hujung dia Y, dia kena tambah dengan, dia kena gantikan dengan IED kan. Tapi kalau untuk kategori play, saya akan terangkan kenapa play ni kita tak boleh tukarkan Y itu sebagai IED. Okey?
Okey, tadi saya dah tunjukkan dekat awak kan. Kalau kata IED ni contohnya cry. Cry, kita akan jadikan dia sebagai past tense ataupun kita nak tukarkan dia, Y ni kita akan gantikan dia sebagai CRIED. Baru ayat awak tu menjadi satu ayat yang betul, perkataan yang betul. Sebab apa? Yang Y ni kita nak menggambarkan kata dia dalam past tense, dia dah berubah menjadi IED. Namun begitu, play, 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 awak tak boleh tukar dia, awak tak boleh tukarkan dia ni, Y ni, menjadi PLAIED. There's no such words dalam bahasa Inggeris yang awak boleh tukar jadi macam ni. Okay, jadi saya nak terangkan dekat awak, tak semua ayat yang berakhir dengan Y boleh awak tukar kepada IED. Macam mana awak nak tahu? Sekarang ni awak tengok semula perkataan cry. CRY. Ada tak dalam 1, 2, 3 ni yang terdiri daripada perkataan vowel? Tak ada kan? Kalau vowel kita dah tahu. A, E, I, O, U. Sekarang ni awak tengok di sini. Yang ni huruf A ke? E ke? I ke? Tak ada kan? So semua ini adalah konsonan. Apabila semua ini adalah konsonan, Y ni awak boleh tukar menjadi IED. Yang tu teknik dia. Tapi play, cuba awak tengok 3 perkataan yang terakhir. Dia ada kan A di sini. Jadi apabila ada A dekat sini, awak tak perlu tukar dia. Awak hanya tulis balik PLAY tambah ED. Senang kan? Saya tunjuk satu lagi example dekat awak. Contohnya, okay, carry carry dengan stray. Okey, sekarang awak tengok dekat sini. 3 perkataan yang 3 huruf yang akhir. R, R, Y. Ada tak dekat sini huruf A, E, I, O, U? Tak ada kan? So apabila tak ada, it's a must for you untuk Y ni awak change, tukar. Jadi CARRIED. Dapatlah satu perkataan yang understandable lah, maksudnya yang meaningful. Tapi kalau STRAY, sekarang awak tengok 3 huruf yang terakhir. 1, 2, 3. Ada tak A, E, I, O, U? Ada kan? Yang ni A. Jadi apabila dia berakhir dengan A, awak tak payah tambah, tak payah tukar Y tu. Jadi terus awak tukar, awak tulis, straight, tambah saja ED. Sebab apa? Dia dah ada A. Jadi maksudnya awak kena tambah ED. Kalau dia tak ada vowel di sini, baru awak buang Y ni, awak tukarkan dengan IED. Simple as that. Okay, saya harap awak faham dah sekarang kenapa ada perbezaan dalam perkataan bahasa Inggeris yang boleh tambah IED apabila berakhir dengan Y, dan kenapa apabila berakhir dengan Y kita tak boleh tambah IED. Jadi saya nak tekankan sekali lagi dekat sini, tak semua ayat perkataan dalam bahasa Inggeris yang berakhir dengan Y awak boleh tukar menjadi IED. Dengar apa yang tadi saya dah ajar, tengok 3 perkataan yang terakhir. Jikalau semua konsonan, tukar Y menjadi IED. Jikalau 3 huruf yang terakhir ada vowel, awak tambah saja ED. Harap clear Alright. So, play dia akan jadi played. Laugh dia akan jadi laughed. Need akan jadi needed. Look akan jadi looked. Ask dia akan jadi asked. Call dia akan jadi called. Senang saja, dia tambah ed saja. So this is all about the regular verbs. Okay. Regular verb ni juga senang untuk awak ingat. Macam mana regular verb ni awak nak ingat? Senang saja. Awak selalu tiap-tiap hari awak minum air kan dekat rumah kan? Dekat kalau kita pergi sukan dekat stadium kan? Kita pergi sukan mesti akan ada orang bagi botol-botol air dekat sini kan? So awak ingat saja regular verb ni dia seperti botol air. Botol air yang macam kita duk minum ni. Okay? So botol air ni adalah base word dia. Adalah kata akar dia. Contohnya tadi yang saya kata play. P-L-A-Y. Contoh botol air ni adalah play. Sekarang ni apabila awak nak tambah dia menjadi
past tense daripada regular verb ni, awak hanya tambah apa yang tak lengkap dekat sini sekarang. Dia punya penutup air tak ada kan? So, penutup air ni lah awak gantikan dia sebagai ed. So, dia dah menjadi satu past tense dekat sini. Botol air ni kita anggap dia sebagai satu perkataan, dan juga penutup ni kita akan jadikan dia sebagai ed. So, awak dah tambah dia dekat sini. Dia akan jadilah satu past tense. Awak hanya akan ingat, because this one we have gone through these things in every day in our life. Kita memang tak akan minum air setiap hari kan. So apabila awak pegang botol air macam ni, awak akan ingat yang ni adalah apa yang cara mudah untuk awak nak faham lah tentang regular verb. Okay, so ini adalah contoh yang akan saya tunjuk. Hari itu saya dah tunjuk dah. He washes the dish every evening. Every itu bermaksud present tense, benda yang sedang kita lakukan setiap hari. So dalam kategori ni adalah every evening, maksudnya setiap petang. Okay, he washed the clothes yesterday evening. Maksud dia dah basuh baju tu kemarin petang. So benda tu dah berlaku kemarin. Sebab itulah kita tambah ed. Ini kita tengah bercakap tentang regular verb. I play football today. Hari ini saya main bola. Yesterday I played football. Senang saja. Yang hanya berubah adalah verb. Kita ubahkan verb tu. Sebab tu untuk lesson yang 2 hari sudah yang saya terang, saya cakap benda verb ni amat-amat penting dalam penulisan ayat yang bermakna. Okay. He cooks spaghetti. Last week he cooked spaghetti. So cooks, verb dia di sini. Kalau cooks bermaksud dia berlaku hari ni lah. Okay, kalau last week maksudnya minggu lepas, benda yang sudah berlaku. Jadi nak menceritakan perkara tu telah dilakukan, awak hanya tambah dekat verb tu ed untuk kategori regular verb. He jumps on the trampoline. Last Sunday he jumped on the trampoline. She watched TV at 10 yesterday evening. Kemarin petang. Okay, now my brother travels. Tadi saya dah cakap dah, travel kan dia ada 2 konsonan kan dekat situ. E dengan vowel dengan konsonan, so kita akan double the konsonan. My brother traveled to Paris 2 years ago. Maksudnya pergi ke Paris 2 tahun yang lalu. So 2 tahun yang lalu tu is a time frame that yang sudah berlaku. Simple kan? Untuk past tense ni memang easy saja. InsyaAllah kalau awak dengar betul-betul, kena buat banyak latihan, kena banyak membaca, then you will come across the words yang you akan tahu. Ini adalah past tense, ini adalah regular verb, ini adalah irregular verb. Sekejap lagi, kita akan tengok irregular verb. So, she cries because her mother does not want to buy her a doll. Maksudnya, she cries. Y tadi tu kan, kita tukar Y jadi I-E. Sebab dia present tense, kita tambah je lah S. Okay. So, she cries because her mother does not want to buy her a doll. Nak jadikan dia sebagai past tense, last weekend, minggu lepas, she cried because her mother did not want to buy her a doll. Okay, so irregular verb. Saya harap awak dah clear dah tentang regular verb yang ada ed semua ni. Sekarang ni irregular verb. Irregular verb ni adalah they break the rules. They break the rules. Contohnya macam awak tengok dekat dalam Facebook kan, ada yang duk upload video kan, orang suruh duduk rumah, mereka tak duduk rumah kan, mereka duduk keluar, ketua keluarga saja yang boleh keluar kan untuk membeli barang. Tapi ada juga yang kita tengok dalam video ada yang budak-budak yang nakal-nakal keluar kan, saja-saja lepak. So samalah juga irregular verb ni. Irregular verb ni maksud they break the rules. Dia tidak ikut peraturan dah. Sekarang ni yang saya nak ajar awak ni, irregular verb maksud dia dah totally lain. Tadi saya gambarkan dekat awak simulasi berkenaan dengan regular verb. Regular verb ni maksud dia contohnya macam isi botol air ni kan. Dia tetap botol air yang sama. Awak tambah ed, penutup botol ni. Ed. So dia akan jadi satu regular verb. Sekarang ni irregular verb, dia dah break the rules. Maksud dia sekarang, kita akan potong botol ni, dia dah jadi benda yang lain, dah jadi benda yang asing, dia dah tak jadi rupa yang sama. Okey, so awak tengok tadi daripada regular verb kita tambah ed tu, kita penutup botol kan. Sekarang ni dah irregular verb. Irregular verb ni maksudnya benda ni dah tak sama. Dia tak jadi satu botol yang pada asalnya datang-datang tu memang macam ni kan. Dia dah jadi 2 perkara yang berbeza dekat sini.
Okey, tapi dia masih menggunakan base yang sama. Apa dia base yang sama ni? Huruf depan dia. Huruf depan dia akan menjadi yang sama. Majority lah akan menjadi yang sama. So, irregular verb ni dia dah tak jadi regular. Macam awak pergi KFC kan, awak order. Kakak yang ambil order tu, dia akan tanya awak, adik nak size regular ke large? So, kalau regular adalah regular yang duduk elok lah kan. Tapi kalau yang irregular, dia dah berpecah. So, dia benda yang tak sama. Okay, so irregular verb ni adalah benda yang dah tak sama dengan perkataan asal dia. Contohnya seperti yang kita tengok dekat slide, dia dah jadi berbeza dekat sini. Go dia akan jadi went, drive dia akan jadi drove. Dia tak bunyi drive tambah D. Dia tak ada. Buy dia tak ada jadi B-U-Y-E-D. Dia tak ada dah. Dia akan jadi totally different tapi masih menggunakan base yang sama. B juga mula dia, dia akan jadi bought. Take dia akan jadi took. Think dia akan jadi thought. Bring dia akan jadi brought. Drink, drank. Fall, fell. Put, cut, cut. Dua perkataan ni, put dengan cut, dia takkan berubah. Okey, dia tak akan berubah. Dia tetap akan jadi put dengan put. Tak ada dalam bahasa Inggeris yang jadi put, putted. Cut, cutted. Dia tak ada. Dia tetap put, cut dengan cut. Okey. So, tapi ada juga para pelajar saya yang tanya saya, teacher, kami tak faham lah teacher, macam mana nak bezakan buy dengan bring. Sebab buy dengan bring ni dia dekat-dekat, brought dengan bought. Okay, so mari kita tengok clue dia dekat sini. Okay, kita masuk tajuk. Sekarang ni dah irregular verb. Irregular verb maksud dia punya base form dia dah tak sama. Contohnya tadi kita tengok dekat slide, dia akan jadi drive. Dia terus akan jadi drove. Dia takkan tiba-tiba jadi drive. Dia tak ada. Ni, tak wujud ni. Tak ada, there's no such things like that. Okay, so sekarang ada berlaku kekeliruan dalam kalangan para pelajar saya di mana mereka tak tahu nak beza buy dengan bring. Buy ni, past tense dia akan jadi bought. B-O-U-G-H-T. Yang ni bring, dia akan jadi brought. B-R-O-U-G-H-T. Okey, so macam mana nak ingat ni? Nak ingat macam mana ni? Saya ingat macam ni je saya beritahu kat student saya. Yang ni BR kan? Dia tetap base yang sama. Dia tetap, dia punya, kita tengok yang tadi kan? Yang cawan ni, botol ni tetap dia punya base yang sama. So BR tetap dengan BR. Sama juga. So itulah dia jadi BR kat sini. Hak ni dia jadi B kan? Dia tetap dengan B. So awak kena ingat ni je lah. Kalau awak ingat BR, ni BR, hak ni confirm lah B saja. Okey? So clear dekat sini Harap clear. Okay. So mari kita tengok ni. They go to the cinema every weekend. Setiap minggu dia pergi tengok movie dekat cinema. They went to the theatre last weekend. When maksud go tu dah terjadi, dah berlaku. Apabila berlaku, dia tak jadi they go tambah ed. Dia tak ada. There's no such things like that. So dia akan jadi they went to the theatre last weekend. Okay, he drives to the office. Dia tak ada D-R-I-V-E-D nah. Pasal ini adalah irregular verb. Dia akan berubah menjadi last Monday he drove to the office. He buys a video game. Last Wednesday, he bought a video game. So, dalam kata yang lain, selain daripada awak kena hafal irregular verb ni, perubahan dalam verb ni daripada buy dia akan jadi bought, awak mesti kena hafal juga time frame lah. Time frame tu maksud yesterday, last year, last Monday, last Tuesday, last Thursday, last Friday, last Saturday, last Sunday. Semua awak kena hafal tu a few years ago. Sekejap lagi saya akan tunjuk dekat awak time frame tu. Okay, she takes a picture of a squirrel. She took a picture of a squirrel last year. Maksud last year dia ambil gambar tupai tu. Last year maksud benda yang dah lepas, tahun yang lepas. Okay, he thinks about his cat.
He thought about his cats yesterday. Dia teringat dekat kucing dia kemarin. Benda tu dah berlaku. Dia teringat kemarin lah benda tu dah berlaku. Okey, ni kita tengok lah. Okey, dia cut kan dekat sini. Nampak kita tengok action verb gambar dekat sini tengah potong apple. Okey. So they cut the apple. Ini adalah present tense. Bila past tense, dia takkan berubah, cuma akan ada tambahan time frame, iaitu yesterday, kemarin. Yesterday they cut the apple. Okey, cut tetap akan jadi cut, put tetap akan jadi put. Okey. She puts the book in her bag. Okey, sekarang ni jangan tertipu sebab ada soalan yang mungkin boleh tricky questions yang mungkin awak boleh terlepas pandang apabila soalan macam tu naik dalam peperiksaan. Untuk comprehension pun kadang-kadang ada soalan yang macam ni juga naik. Okay, so mari kita tengok untuk she puts the book in her bag. Okay, so she puts the book in her bag. She puts the book in her bag. Okey, ini adalah dalam kategori present tense. Yang maksud kemarin yang saya ajak awak tu, yang 2 hari sudah tu, maksud dia adalah satu. Ini adalah singular noun, satu benda. Okey, apabila satu benda, dia satu, kita letaklah S di sini. Kan? Tapi ini adalah present tense. Tapi tiba-tiba kalau dia jadi ayat yang awak nak menjadikan dia sebagai past tense, apa yang perlu awak buat? Pertama sekali, tambahlah time frame. Last Sunday. Pelajar saya suka sangatlah Sunday ni. Okay, last Sunday. Okay, kita dah nak ubahkan dia menjadi satu ayat yang past tense dekat sini. Tapi awak kena ingat, ini adalah irregular verb. Jadi, she put the book in her bag. In her bag. Okey, ingat nah, dia tak ada ed pun kat sini ni, tak ada lah. So dia tetap terus akan jadi base form dia di sini. So last Sunday she put the book in her bag. Apabila orang tengok dekat sini, orang dah tahu dah bahawa ini adalah time frame dia last Sunday, benda ni adalah dalam past tense. Senang sahaja. Okey. Right? Okay, now mari kita try construct sentences sama-sama dekat sini. Okay, untuk pengetahuan awak, untuk regular verb dengan irregular verb ni, tak boleh banyak nak membantu awak kerana untuk tajuk ni, regular verb dengan irregular verb ni, memang awak kena banyak buat hafal. Hafal dan juga membaca. The more you read, the better your understanding. Banyakkan membaca dan you will come across these words dalam novel ke, dalam short stories ke, dalam even in the internet. Awak suka tengok Facebook, kan? Baca artikel-artikel yang dalam Facebook tu, insyaAllah awak akan dapat jumpa perkataan-perkataan ni and then you will get to know more. Okay, this is about to enrich your vocabulary, untuk mengayakan awak punya tata bahasa dalam awak punya kefahaman. Okay? So, there's nothing else that we can help you. It's just that you really have to read a lot. Kalau untuk tajuk regular verbs dengan irregular verb ni. So now, mari kita try construct the sentences using regular verb and irregular verb in present tense and past tense. Okay, so kita dah bagi contoh dekat sini. Nombor 1, cuba awak tengok dekat situ. Awak baca dulu kejap, saya padam ni. Okay, so mari kita tengok nombor 1 dekat sini. Today I go to the supermarket. Okay, I go to the supermarket. Go, sekarang kita dah tahu dah kan, go. Go, dia punya past tense dia akan jadi ubah jadi when. Sebab ini adalah dia punya present tense, ini akan ubah dia jadi past tense. Ini adalah dalam kategori irregular verb. So today I go to the supermarket. Kalau awak tengok dekat skrin sekarang, macam mana awak nak ubahkan dia menjadi past tense dengan menggunakan perkataan went? Senang saja kan tadi saya dah cakap, nyatakan awak punya time frame. So contoh dia, apa yang awak nak kena buat? Nak tambah apa? Last apa? Contohnya last
Sunday, I went to the supermarket. Supermarket. Habislah. Awak dah dapat. Tadi go, sekarang awak dah dapat when, awak dah tambah time frame. Okey, nombor 2. Sekarang kita tengok. Yesterday I bought. Okey, dia dah bagi dekat sini tadi bought kan? B-O-U-G-H-T. Awak tengok base dia apa dia? Tadi kan saya dah cakap BR dengan BR. So kalau bought ni apa dia? Buy. So apa yang perlu awak buat? Nak jadikan dia ayat past tense. Tengok kat situ. Yesterday I bought a candy. So today I buy a candy. Awak patah balikkan dia jadi benda yang sedang berlaku dengan perkataan today. Okey. Tengok nombor 3. Last year Abu caught a snake. C-A-U-G-H-T. Caught. So caught ni adalah apa? Dia punya present tense dia. Catch. Memang kena hafal lah yang ni baru awak tahu. Okay. So dekat sini macam mana nak bagi ni? Terus masukkan he catches. Sebab seorang tambah es ataupun s. He catches a snake. Okay. So tengok nombor 4. Dia dah bagi siap-siap dah dekat sini eat kan? So eat. Dia akan jadi apa dekat sini? Eat. Macam mana nak jadikan ayat dia past tense? Letak time frame. Contohnya yesterday. Yesterday apa dia? They ate at Pak Johan's restaurant. Okey. Okay, so clear lah dekat atas ni. Saya nak padam sikit, saya tak muat dekat sini. So, untuk soalan nombor 5 dan 6. 4, 5, 6. Okay, so soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5 apa? We talk to the cashier. Talk ni, dia adalah dalam regular verb. Maksudnya awak kena tambah ed sahaja. So daripada jadi talk, awak akan jadikan dia sebagai talk tambah ed. So macam mana awak nak buat ayat dia menjadikan ayat dia tu adalah past tense? Guna time frame. So contohnya di sini last Monday. Okay, we talked to the cashier. Habis. Senang saja. Okay, InsyaAllah mudah untuk awak. Okay, now number 6. Kita tengok dekat slide. Dia kata, his mother drove him to the park yesterday. So dekat sini, dia dah bagi dekat awak punya, sini adalah past tense dia, drove. So apa yang perlu awak buat? Awak kena tukarkan drove ni balik kepada present tense. So dia akan jadi drive lah. Sebab tu awak kena hafal yang ni. So macam mana nak buat kata drives? His mother drives. Senang lah. Pasal satu dia akan jadi S dekat sini. Kan? Maksudnya benda ni sedang berlaku lah. Kalau awak letak drove, maksudnya benda tu dah berlaku. Okay. So nombor 7 last Nombor 7. He takes the glass. So takes. Takes ni dia bagi dalam present tense dekat sini. So awak tengok dekat past tense. Apabila takes, kita ubahkan dia menjadi irregular verb sebagai apa? Took. So kita dah tahulah ayat kita sekali mesti kita kena letak perkataan took. Apa dia? Yang depan dia tu kita nak letak time frame. Contohnya an hour ago he took the glass. Habis. Settle untuk regular verb dengan juga irregular verb. Okey, so apa yang penting apabila awak nak ubahkan dia sebagai daripada present tense, awak nak ubahkan dia sebagai satu ayat yang dah berlaku, mesti kena hafal verb tu. Verb tu sama ada kalau regular verb awak tambah ed,
Kalau irregular verb, awak kena ubahkan dia, tapi perkataan depan itu sama kecuali macam go tadi, dia akan jadi when. Clear dekat situ Irregular verb, ingat botol air tu, kita dah pecahkan dia. Dia tak jadi benda yang sama dah. Dia akan jadi bunyi yang berbeza. Contohnya bring, brought. Buy, bought. Okay. So, sekarang ni untuk awak faham, selepas awak dah faham verb tadi tu, awak dah hafal dah nanti, sampai bulan 9 ni insyaAllah cukup masa untuk awak nak hafal, just read a lot. Selepas tu, awak kena hafal macam mana awak nak ubahkan ayat tu menjadikan dia sebagai satu ayat dalam past tense. Apabila orang baca, orang tahu bahawa benda tu dah berlaku. So, mungkin awak boleh salin ataupun nanti awak tengok balik live ni kalau awak terlepas, sebab dia punya ni adalah salah satu contoh yang boleh awak nyatakan dalam karangan awak untuk menggambarkan karangan awak tu dah berlaku. Okey. Okey, time frame dia. Awak boleh guna sebagai yesterday morning ataupun yesterday evening. Perkataan yesterday, yesterday. Sekarang, an hour ago. 3 days ago. Okay. A year ago. Perkataan ago. 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 Okay. So, perkataan yang senang mudah bagi awak pula. Last night. Last Sunday. Perkataan last. Ini adalah time frame yang awak boleh gunakan dalam karangan awak nanti. Terpulang kepada awak. Kalau awak cakap, teacher, saya tak suka lah nak guna last Sunday. Boring. Pasal Sunday. Awak ikut suka awak boleh guna. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday, last Thursday, last Friday, last Saturday. Tapi tengok agak soalan. Kalau dia kata weekend, hujung minggu, awak tak boleh gunalah Monday tu. Awak kena gunalah last Sunday dan juga last Saturday. Tapi kalau dia kata weekdays pula, Monday sampai Friday, hati-hati. Kena baca soalan, baca arahan juga. Tak semestinya semua awak boleh letak last Sunday. Alright? So, as simple as that. Saya harap awak faham. Okay, recap balik. Regular verb, kita tambah ed. Irregular verb, dia akan berubah. Sebutan pun dah jadi berbeza. Ingat yang tadi botol air yang saya tunjuk contoh tu. Ingat tu, insyaAllah awak boleh memorize benda tu. Ingat semula. Okay, now kita pergi game dekat Kahoot sikit. Okay. Untuk hari ni, kita akan game pin kita 753014. 753014. Tujuh lima tiga kosong satu empat. Kita punya game pin Okey, Damia, selamat datang. Iskandar, Liana, SKKPS. Okey, Alif, ada 5 player. Hari ini kita ambil dalam about 100 player. Kalau boleh masuk cepat. Dalam 100 sajalah kita buat. Okey. Okey, SKK, Amiro, okey, Akif, Sekolah Kola. Okey, selamat datang orang Kuala Perlis. Okey, Kai Zaim, Sharifah, Uzma, Akil, Aiman. Okey, Naziro, okey. Okey, Amiro, SKBE. Oh, Sekolah Sena. Amiro, SKBE, Bawah Empiang Okey. Dania. Kudania. Okay. 117 players. Okay, sekejap. Bagi dalam 150 lah. Kesian dekat para pelajar saya ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Sekolah Sri Indra, Sekolah Sena, Sekolah Kuala Perlis dan pelbagai lagi. Mungkin ada yang daripada luar negeri, daripada Perlis pun ada. Selamat datang. Okay.
Seri 3 pun ada sekolah. Alhamdulillah, seluruh perlis ni insyaAllah. Okey. Adib. Ada lagi ke? Okey, 160 player. Okey. Anis. Okey, jangan risau lah pasal saya ada bagi masa lebih dekat kali ni. Saya dah letakkan masa yang cukup untuk ada yang boleh jawab lah dalam 3 minit juga satu soalan tu, kita tengok lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Okey, irregular verbs. Soalan 1 daripada 10. Yesterday I drive to the mall. Sekarang awak tukar drive tu, jadikan dia sebagai irregular verb. Apa dia? Saya dah bagi masa dekat sini 200 saat. Lama tu untuk awak jawab. Baca betul-betul. Yesterday, benda yang dah lepas. I drive. So drive tu adalah irregular verb. Tadi saya dah cakap, irregular verb ni dia mesti berubah. Dia tak ada ejaan yang macam tambah ed. Dia akan guna base yang sama saja di kat depan tu. Tapi belakang tu dia akan jadi totally berubah. Okey. Okey, so kita ada 175 answer, 76, 77. Okey. Masa yang panjang saya bagi ni. Baca betul-betul soalan. Kalau drives tu, apa dia? Boleh ke I kita letak D-R-I-V-E-S? I tu saya dah cakap dah, I dengan you tu special. Awak kena ingat, I, you, special. Untuk nak memudahkan kefahaman awak. Jadi tak perlu tambah S untuk verb yang selepas huruf perkataan I ataupun you, Y-O-U. Okey, masa yang agak lama. Alright, so semua dapat jawab, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. 143 orang mendapat jawapan yang betul, Alhamdulillah. Dawina SKBK. Okay. Next questions. 2 out of 10. 2 of 10 ya. The past tense of cut is cutted. True or false? Kalau true, betul. Kalau betul lah past tense cut tu adalah cutted, hampa jawab true. Kalau kata salah, hampa tekan merah tu. Salah. Cut, past tense dia cutted. Okey, mari kita tengok siapa yang kena. 90 saat. Okay, the past tense of cut is cutted. Let's see whether it is right or wrong. The past tense of cut is cutted. 38 seconds left. Okey, 20 saat lagi. Cepat. 192 jawapan setakat sekarang. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Okey. Oh, ada yang jawab kata. Ramai. Awak jangan lupa ni. Tadi dah cakap dah. Cut dengan put. Cut dengan put. Dia tak ada kata. Dia tak ada putut. Dah habang dah tadi. Jangan. Tolong hafal. Cut is tetap dia akan jadi cut. Put dia tetap akan jadi put. It's okay sekarang. Apabila ramai yang buat salah ni, maksudnya berlaku kekeliruan lah sikit kot. Tak apa, nanti you will get to know more about this lah. So ingatlah, cut tak ada kata, put tak ada putut. Dia tetap cut, put. Okay, next. Azim telah mendahului dengan tempat yang pertama setakat sekarang. The past tense of put is put. Kalau betul, if it's true that the past tense of put is put, then you have to answer blue. If you think that the past tense of put is supposed to be putted, then you put red. So let's see who gets the right answer for these questions. Sorry, saya baru buka sound tadi, termute. Okay, 50 seconds left. Jangan jawab yang salah no. Yang ni sayang soalan kalau macam ni jawab salah no. Okay, the past tense of put is put. Tetap sama ke? Sekejap lagi kita tengok jawapan. Alright, kita tengok. Okey, alhamdulillah. Ramai yang dapat betul. Okey. So, Azim, next soalan. Yesterday she walked to the market to buy some fruits. Okey, cepat Saya nampaknya semua dah okey kot boleh masuk ni. Kita boleh percepatkan masa tu sekejap lagi. Kita ambil dalam 100 answer. Kalau boleh cepat. Ya. Alhamdulillah. Yesterday she walked to the market to buy some fruits. Walk past tense dia. Okey. Masa makin laju Okey. So jawapan dia adalah walked. Okay, next questions. Last few years, he eats at Mentari Restaurant. He eat at Mentari Restaurant. Apa dia? Eated ke? Mari kita tengok past tense dia. Mungkin ada yang jawab eated ni. Mari kita tengok siapa nak jawab eated lagi. Dia adalah irregular verb. Dia tak ada tambah ed. Tengok betul-betul soalan. Dan juga spelling. Ejaan. Mesti betul. Okey. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey. Mungkinlah yang ni ada yang tersalah ejaan, yang mana yang jawab hijau tadi, ated. Ated, tak ada ated dia ate. A-T-E, ate. Okey. Azim masih mendahului. Fatin SK FRM. Farah SK Sena. Tahniah Farzana dan Damia. Farzana ni student saya kot pasal ni. Okey. Johan buy some mangoes last week. Buy. Saya kata tadi tengok base form. Ingat tadi yang botol yang saya potong tadi tu. Ada ke BR dekat situ? Tengok betul-betul.
Okey. Alright, kita proceed Okey. 134 orang mendapat jawapan yang betul. Bough, B-O-U-G-H-T. Saya minta maaf kerana kita mempunyai kekangan masa sedikit. Jadi saya kena percepatkan memandangkan ramai yang dapat masuk dah. Alhamdulillah. Okey, Azim. Next, mari kita tengok 7 of 10. Yesterday Khalif wants to go to the carnival. Okey, want. W-A-N-T. So ini adalah regular verb ataupun irregular verb. So kalau dia irregular verb, dia akan berubah terus totally. Tapi kalau dia regular verb, dia tetap akan jadi yang sama kecuali kita tambah dia ed sahaja. So tengoklah jawapan mana. Okey. Okey. Wanted. Okey, tambah ed Okey. Oh, Azim. Fatin SKFRM. Damia Lukman Farish Kudaniel. Okey, next. Last Wednesday, Putri drink a glass of pineapple juice. Drink. Irregular verb ke regular verb? Kalau dia irregular, awak carilah jawapan. Yang mana yang berubah tapi base dia tetap sama. D juga mula dia. Kalau dia regular verb, awak boleh tambah ed. Tapi kalau drink tu irregular verb, dia berubah lah. Okey. Alright. 141 jawab drank. Okey, drinks tak boleh yang tambah S tu adalah present tense. Sekarang kita tengah bercakap tentang last Wednesday, benda yang dah lepas. Okey, Farzana. Okey, come on, boleh lagi. Fatin. Okey, very good. 9 of 10 questions. Last few hours, Abu think about his cats. Abu think about his cat. Okay, last few hours. Benda yang dah berlaku ni. Kalau irregular verb kepada past tense dia think, T-H-I-N-K. So, irregular verb dia mesti ada T-H juga. Tapi kalau awak kata think tu adalah regular verb, awak tambahlah lagi ed. Kita tengoklah mana satu yang betul. Okey. Thought. Okey. Ada yang jawab T-H-I-N-K-E-D tak apa. Awak banyakkan membaca. InsyaAllah nanti awak akan faham nanti lebih mendalam Okey. Oh, Fatin SKFRM dah mendahului sekarang dengan skor 11,350. Okey, last questions. Laju Ini memang sikit saja masa yang diperuntukkan. 30 saat daripada sekarang. Yesterday, Mansur cook for his family. Yesterday. Tiga belas saat. Okey, cook. C-O-O-K-E-D. Pasal apa? Cook ni adalah regular verb. Regular verb kita tambah ed saja. Alright. Okey. So kita tengok podium. Farzana dapat nombor 3. Okey. Azim nombor 2. Tania. And nombor 1 adalah Fatin SKFRM. Okey. So with that, Luqman Damia. Nombor 4 Damia. Nombor 5 Luqman Okey. Okey, so sekarang with that, saya harap awak faham apa yang kita dah belajar untuk hari ini, tajuk regular verb dan irregular verb. Okey, sekarang ni ada QR code dekat sini.
You may ask questions pertaining to what we have learned. Please scan the QR code or type the URL. Tadi saya dah delete, sorry, minta maaf. Jadi awak boleh scan the QR code ni untuk awak tanya saya soalan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Mungkin awak ada perkara yang awak tak faham. Jadi awak boleh tanya, awak boleh klik dekat tanda merah putih ni, nanti dekat tanda merah dekat QR code ni, dia akan link awak masuk ke website Padlet, Padlet. So dekat situ awak boleh tanya saya soalan. InsyaAllah for the next lesson, saya akan pick about 2 or 3 questions untuk saya jawab untuk slot yang seterusnya, yang untuk lagi 2 hari ni. Okay, with that, I would like to end my lesson today. Thank you so much for participating and for your attention. I really appreciate it. And please, together we can work this. Stay at home, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners and Perlis Mengaji. Okay, please take care of yourself. Wash your hands frequently and don't forget to do your revision during this critical time. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay, baik.